Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kembali untuk kita belajar bahasa Melayu penulisan bahagian B. Pada hari ini cikgu nak fokuskan kepada ulasan. Ramai murid menganggap ulasan ni susah. Cikgu tak tahulah nak buat ulasan ni. Ulasan ni antara 50 hingga 80 patah perkataan. Ada murid kata lebih susah daripada bahagian C yang 80 hingga 120. Bahagian C, murid cuba boleh juga jawab. Tetapi kalau bahagian B ni, murid tak faham, dia akan menyalin daripada petikan ataupun dia ambil daripada grafik, dia akan salin balik semula. Itu bukan ulasan. Jadi ulasan ni kalau kamu faham, dia lebih mudah. Sebab ada beberapa perkataan ni yang kamu boleh hafal sebagai formula. Jadi ada beberapa tip yang cikgu nak kongsikan pada hari ini berkaitan dengan cara menulis ulasan. Jom. Cikgu bagi satu latihan dahulu, kita akan bincang sama-sama, kemudian kamu akan cuba buat. Tajuknya, amalan kejiranan. Dia panggil grafik ataupun gambar di sini. Tajuk besarnya, amalan kejiranan. Ada 4 isi penting di situ, ada 4 gambar pemisah dia. Yang pertama, menziarahi jiran tetangga. Yang kedua, bertegur sapa dengan jiran. Yang ketiga, melawat jiran yang sakit. Yang keempat, menolong jiran yang ingin berpindah. Ada 4. Tak kisah yang mana kamu akan mulakan. Okey, ini tengok dulu maklumat dia berkaitan dengan amalan kejiranan. Bagaimana nak buat? Dalam menulis ulasan ni, ada 3 perkara yang cikgu nak kongsi bersama kamu. Cikgu rasa guru-guru kamu ataupun guru ada murid di tuition dan sebagainya, kadang-kadang benda ini sama. Alah, cikgu ni dah cakap dah. Cikgu ni dah bagi tahu dah. Tak apa, kamu dengarlah sampai 10 kali pun, beratus kali pun. Benda ini akan membantu kamu. Jangan dengar sekali, kali yang kedua kamu tak dah belajar dah, tak nak dengar. Jangan sombong. Ilmu ni tidak pernah habis. Jadi cikgu kongsi sedikit, mungkin ada yang ulangan. Yang pertama, ulasan hendaklah mempunyai perenggan, pendahuluan, isi dan penutup. Ingat, ada 3 perenggan. Pendahuluan, isi, penutup. Apa-apa karangan pun, mesti ada pendahuluan, isi, penutup. Dalam cerita pun, kamu tengok cerita drama ke filem ke, mesti ada pendahuluan dia, isi dia, penutup dia, apa kemuncak dia. Hero dia, biasanya hero akan menang lah contohnya. Cuma cabaran ni macam mana dia. Jadi dalam karangan pun ada pendahuluan, isi, penutup. Yang kedua, isi ulasan hendaklah terdiri daripada isi tersurat dan isi tersirat. Ingat, tersurat dan tersirat. Kita dah belajar dalam bahasa Melayu, bahagian pemahaman berkaitan dengan tata bahasa ni. Ingat balik semula, apa tersirat, apa tersurat. Yang ketiga, patuhi jumlah perkataan yang diminta dalam arahan. Ada murid dia buat terlalu panjang. Bila dah terlalu panjang, dia bukan ulasan. Nanti dia dah jadi satu cerita. Dia antara 50 hingga 80, paling cantik antara 80 hingga 90. Itu paling cantik. Tetapi kalau murid buat 80 hingga 90, tak ada masalah. Yang jadi masalah kalau murid buat bawah pada 50. Dah pasti isi kurang, perkataan pun kurang. Itu yang akan ditolak markah lah, sebab kurang. Dia kata 80, 50 hingga 80. Lebih tak ada masalah sikit. Okay. Kurang tu jangan. Langkah pertama, kenal pasti isi tersurat dan isi tersurat yang terdapat dalam bahan grafik yang diberi. Ingat, tersurat dan tersirat. Tengok balik semula apa gambar tadi. Kita bincang bersama berdasarkan gambar tadi. Yang pertama, menziarahi jiran tetangga. Itu tersurat. Melawat rumah jiran. Apa dia? Amalan menziarahi dapat dilakukan tanpa mengira masa, agama dan kaum. Sebab jiran tetangga kita, ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Okey, itu pertama. Cikgu ringkaskan dulu, nanti kita akan buat dalam bentuk karangan, ulasan. Yang kedua, bertegur sapa dengan jiran. Kita kenapa? Bertegur sapa dengan jiran. Masyarakat Malaysia terkenal dengan sikap yang ramah. Kita kena amalkan, jangan amalkan sikap individualistik. Pentingkan diri sendiri. Jiran sebelah pun tak kenal. Sekurang-kurang kamu tegur, Assalamualaikum pakcik. Apa khabar makcik? Apa khabar nenek? Okey, tegur. Yang ketiga, menolong jiran yang ingin berpindah. Kita dapat mewujudkan masyarakat yang bekerjasama pada setiap masa. Tolong menolong, bantu-membantu antara satu sama lain. Bab kata perpatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan yang terakhir, tadi, melawat jiran yang sakit. Apa tujuan dia? Sering bertanya perkabaran orang yang berada di sekeliling kita. Kita tanya, kenapa pakcik ni dah lama
tak nampak seminggu dah, sakit ke? Tanya. Begitu pada mak ngayah dan sebagainya. Cuma dalam situasi sekarang, kita masih terikat SOP dan sebagainya. Ikutlah. Ni cikgu bagi contoh. Bila kata contoh saja, mungkin kamu boleh buat lebih baik lagi, tak terpulang. Apa cara terpulang? Okay, contoh, jiran merupakan, kita bagi tahu dulu apa maksudnya, pendahuluan ni. Jiran merupakan orang yang paling hampir dengan kita. Satu ayat. Amalan kejiranan perlu disuburkan demi menjamin kesejahteraan dan keharmonian masyarakat. Untuk pendahuluan, cukup 2 ayat sahaja. Sebab pendahuluan kita baru nak kenalkan. Ini salah satu contohnya. Banyak contoh pendahuluan juga boleh buat. Perenggan kedua paling penting. Sebab di sinilah isi-isi penting, huraian dan sebagainya. Jadi contoh, bagaimana kita nak mulakan perenggan kedua berdasarkan gambar tadi. Okay. Antaranya, kita digalakkan menziarahi jiran tetangga. Amalan tersebut amat mudah dipraktikkan kerana dapat dilakukan tanpa mengira masa, agama dan kaum. Okay. Selain itu, gunakan penanda wacana. Selain itu, kita sewajarnya bertegur sapa dengan jiran. Masyarakat Malaysia terkenal dengan sikap yang ramah. 2. Yang ketiga, seterusnya, guna lagi penanda wacana. Seterusnya, kita hendaklah menolong jiran yang ingin berpindah. Kita dapat mewujudkan masyarakat yang bekerjasama pada setiap masa. Ketiga. Yang keempat, akhir sekali kita sepatutnya melawat jiran yang sakit dan bertanya perkabaran tentang mereka. Ini contoh perenggan kedua. Dan ini pula perenggan penutup. Kita boleh gunakan perkataannya, kesimpulannya, tuntasnya, rumusannya, terpulang pada kamu. Okay, yang penting, hujung dia, permulaan dia untuk perenggan ketiga ni, kesimpulannya. Amalan kejiranan yang menjadi sebahagian daripada rutin harian rakyat Malaysia telah menjadikan hubungan antara mereka bagai isi dengan kuku. Cikgu masukkan contoh peribahasa bagai isi dengan kuku. Tak boleh berpisah antara satu sama lain. Kita kena sayang menyayangi sebab apa-apa berlaku, jiran yang terdekat. Walaupun kita ada saudara, kalau kamu di Selangor, saudara kamu di Perak, jauh. Apa-apa berlaku, kebakaran, banjir dan sebagainya, tengok jiran yang akan tolong dahulu. Ini adalah contoh penutup. Untuk menguji apa yang kamu pelajari sebentar tadi, cikgu bagi lagi satu tajuk pada kamu sebagai latihan. Caranya sama je, kamu ubah suai saja. Tadi, cara berkaitan dengan jiran. Soalan dia apa? Cara-cara menghormati guru. Berdasarkan 4 keping gambar ni, ada 4 gambar. Gambar satu, tetapi dia ada pemisah dia lah. Kamu lihat gambar dia, cuba buat ulasan berkaitan dengan cara-cara menghormati guru. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini berkaitan dengan penulisan bahagian B ulasan. Kita jumpa lagi dalam tajuk-tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.